Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni Acap nak borak dengan korang something ni. Tapi sekejap lagi lah kita akan cerita pasal something ni pasal apa. Dia berkenaan dengan baju Acap juga sebenarnya. Okay, sekejap lagi kita akan cerita. Yang mana belum subscribe, korang boleh subscribe dekat bawah. Jangan lupa like juga video ni. Dan kita terus pergi kat intro. So, let's roll it. Alright guys, so sekarang kita dah lain intro. Sekarang kita dah nak start cerita lah pasal apa yang Acap nak cerita hari ni. Okay guys, bila cerita tentang bola sepak ni, kita tahulah bola sepak ni kan pertandingan, permainan. Dia ada adat dia, ada menang, ada kalah. Tapi itulah, disebabkan segelintir penyokong yang terlalu mengikut emosi kan. Kalau semua orang boleh terima adat menang kalah ni, tak adalah 3 kes ni. 3 kes apa? Ini yang Acap nak share dengan korang hari ni. Tentang 3 kes pembunuhan kejam pemain bola sepak. Tak kisahlah kes ni berlaku di kalangan mereka, penyokong peminat sama, penyokong ataupun daripada tim lawan sendiri. Okey, bila kita cerita pasal pembunuhan bola sepak ni, dalam industri bola sepak ni, kita tak akan lari dengan satu tajuk ni. Kita cerita pasal pembunuhan bola sepak, nama dia ni mesti akan naik. Dia kira top ranking lah. Kes mana? Cuba korang, kalau mana korang tahu? Oh, tak tahu. Okey, sebab Acap yang nak cerita kan, bukan korang nak cerita. Alright, so yang pertama ni, nama dia Andres Escobar. Andres Escobar ni, kalau korang nak tahu, dia ni adalah pemain star dekat Colombia satu ketika dahulu. Kira legend lah waktu tu. Pada tahun 1994, benda ni jadi kat World Cup guys. Di mana masa tu Colombia ni dianggap satu kejutan besar. Kerana apa? Cara permainan diorang, cara diorang punya intipati dalam game pada waktu tu menampakkan mereka adalah salah satu calon juara pada edisi Temasyar tersebut. Macam Acap cakap tadi, World Cup 1994. Diorang ni dipilih sebagai calon juara. Tapi diorang ada mission guys, di mana diorang kena lepas group stage lah kan. Tak kisahlah tim kau power mana, tapi kau tercedok kat group stage, apa pun tak jadi kan. So inilah cerita yang jadi kat Colombia pada waktu tu. So masa tu diorang ni dalam group stage bersama dengan tuan rumah, which is USA pada waktu tu. Dan pada perlawanan penentuan ni, diorang kena kalahkan tim tuan rumah tu, USA, untuk diorang pergi ke peringkat seterusnya. Tapi itulah guys, malang tak berbau. Ketika perlawanan tu tengah baik, tengah rancak, dia gol, perlawanan sedang berlanjutan, Escobar ni terbuat punchline guys. Dia terjaringkan gol sendiri untuk pasukan USA pada waktu tu. Dia gol sendirilah. Dia sepak bola dia masuk kat gol Colombia, dan gol tu dikira kepada USA. Takut tak faham. Takut korang tak faham kan. Mana tahu ada perempuan tengok video ni, bukan dia orang tahu pun gol sendiri tu macam mana. Bukan dia orang tak tahu, mungkin dia orang kurang tahu. Kita aku dah takut ni. Okey, kita teruskan pasal Escobar tu. Sekaligus memusnahkan harapan dan peluang Colombia untuk mara ke pusingan seterusnya. Senang cerita, dia ni terciduk dekat dalam grouping lah waktu tu. Sakit mat, dah lah aku yang gol sendiri, aku punca, Colombia tak lepas grouping kan. Koyak lah kan. So dan perlawanan itu berkesudahan USA menang 2-1 pada edisi 1994 tu. Okey, habis game tu, habis je 90 minit, dia ni diinterview oleh media pada waktu tu lah, wartawan. Dan dia punya video media ni biasalah, kalau dah live kan mesti semua orang tengok. Dan dia ada bagi satu ayat yang di mana dia kata, jangan bersedih, kita jumpa lagi, hidup bukan tamat di sini. Dia kira macam time tu dia tak nak down lah, dia tak nak nampakkan yang dia ni terkesan dengan gol sendiri tu. So dia cakap lah macam tu untuk moral dia sendirilah. Tapi malang bagi Escobar guys, kehidupannya memang betul-betul berakhir dekat situ. Pada 2 Julai 1994 di Colombia, beliau telah ditembak sebanyak 6 kali di luar sebuah kelab malam di Colombia pada waktu tu. Dan disahkan meninggal dunia 45 minit selepas tiba di hospital. Dikatakan dalam kes ni ada satu kartel dadah ni dah pergi tembakkan dia kerana terlalu kecewa dengan tindakan beliau menjaringkan gol sendiri pada waktu tersebut, dan mengambil keputusan untuk bunuh beliau lah. Dan kalau kau nak tahu, pada upacara pengebumian Escobar pada waktu tu, kau tahu tak berapa orang yang datang? 120,000 orang telah hadir pada upacara tersebut lah. Kau bayangkan guys, dah macam satu stadium sampai untuk tengok upacara kematian Escobar pada waktu tu. So kesian lah guys kan, kesian lah guys. Kita bola sepak ni, benda ni unpredictable. Bola tu bulat guys. Kalau nak jadi, dia jadi guys.
kan. Dah tergol sendiri, nak macam mana kita jumpa lah edisi yang lain dan kau pergi tembak Mamat ni. At last, itulah Piala Dunia terakhir untuk Andres Escobar dan sampai sekarang Colombia tak menang-menang World Cup lagi. So itulah dia. Kita pergi yang nombor 2. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharkkaan kannattajien kanssa. Kiistely päättyi laukauksiin, Escobar murhattiin, hänen ruumistaan löytyi 12. Guys, so untuk cerita nombor 2 ni, dia ada punchline tau dekat ujung tu sebenarnya. Macam Acap baca waktu tu, Acap rasa macam kelakar, tapi kesian. Benda ni boleh dijadikan pengajaran lah. Okey. Mamat ni dia ada nama dia tau. Nama julukan, nama samaran macam tu. Kalau macam Cristiano Ronaldo kan CR7. Kalau macam Lingard kan Lingardinho. Itu nama tu. Dia ni ada nama dia. Pada waktu tu dekat Itali, dia ni dipanggil sebagai The Blind Angel. Kenapa? Nama betul dia adalah Luciano Ciccioni. Macam itulah nama dia. Nama Itali biasa. Terbelik-belik, kita lidah Melayu kan. Luciano ni telah menjadikan diri dia sebagai seorang pemain tengah box to box yang terbaik yang pernah ada oleh Itali pada era tersebut. Luciano ni juga telah membantu tim bawahan yang bernama Foggia untuk naik division pada waktu tu untuk melayakkan diri untuk bertanding di liga utama di Itali, which is Serie A pada waktu tersebut. Dan permainan cemerlang Luciano ni menyebabkan dia disunting oleh kelab utama Itali pada waktu tu yang diberi nama Lazio, dan dia membantu kelab Rome tersebut memenangi liga sebanyak 2 tahun guys. Memang dia ni perform lah, on form lah pada waktu tu. Dekat sini, first time dia ni dipanggil, dapat call up daripada pasukan kebangsaan Itali. Okey, ini cerita dia. Prestasi cemerlang Luciano menyebabkan dia dipanggil pada Piala Dunia 1974 pada waktu tu guys. Tapi sayangnya tak sempat dia nak mulakan kempen Piala Dunia tersebut, dia telah pun kehilangan nyawa ataupun menemui ajalnya. Sebab apa? Okey, kita starting macam ni lah Luciano ni, kalau korang nak tahu, dia ni dikenali sebagai pak lawak dekat dalam kem kebangsaan Itali tu. Tak kisahlah kelab ke pasukan kebangsaan dia. Dia ni memang banyak punchline. Dia ni suka bergurau, dia ni suka prank, dia ni suka macam-macam lah. Dia suka usik orang. Sebab tu orang suka nak berkawan dengan dia. Tapi somehow ada teammate cakap yang kadang-kadang gurauan si Luciano ni agak melampau. Pada satu hari guys, si Luciano dan rakan-rakannya pergi ke satu kedai emas. Sebelum diorang masuk ke kedai emas tu guys, diorang ni plan, katanya nak prank toke kedai emas tu dengan menyamar menjadi kumpulan merompak yang katanya ingin merompak kedai emas tersebut. So diorang pun kat luar tu, diorang pakai attire macam penggompak, and then diorang acah-acah macam bawa pistol, macam nak pergi merompak senang cerita, and dia pun masuk ke dalam kedai emas tersebut. Menurut saksi, mereka terdengar 2 das tembakan dilepaskan. Apa yang jadi kat dalam tu? Kalau korang dah tahu, pemilik kedai emas tu sebenarnya tengah trauma. Dia tengah trauma akibat rompakan yang berlaku beberapa minggu lepas dekat kedai emas tu. So maknanya kedai emas tu pernah kena gopak beberapa minggu yang lepas. Lepas tu yang ini pergi menyamar, cari hal, masuk kat dalam kedai emas tu, menyamar lagi jadi pengompak. So member takut lah, member terkejut. So dia pun tak teragak-agak melepaskan tembakan daripada senapang patah. 2 das tepat ke arah dada si Luciano ni. So masa dah kena 2 das dekat sini, yang lain bertempelaran lah lari. Dan lepas tu polis datang untuk mengesahkan Luciano telah pun meninggal dunia 30 minit selepas dia ditembak. And pada waktu tu dia baru saja berusia 28 tahun guys. Tapi sampai hari ni Luciano Ciccioni ni, dia ni orang kata dikenali sebagai seorang legenda di kalangan penyokong-penyokong Lazio. Tak kisahlah kau ni legend ke apa kan. Tapi itulah, aku boleh kategorikan dia ni sebagai mati bodoh lah. Tak tahulah, dah perform tapi disebabkan suka sangat bergurau, tak pasal-pasal lah kena tembak dekat dada. Kan dah meninggal kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, dah ajalnya ditulis macam tu. Macam-macam hal. Okay guys, so itulah cerita si Luciano tu yang tak ada kerja, tak ada penyakit, cari penyakit, last-last kena tembak, meninggal. Terkojol gitu je. Okay, kita move out dekat satu cerita sedih ni guys. Yang ni pun dia agak heart touching lah bila Acap baca pasal
cerita ni. Okey, dia ni merupakan seorang penjaga gol Afrika Selatan pada tahun 2013 dan dia juga hampir menjadi kapten untuk Afrika Selatan untuk edisi 2014 punya World Cup pada waktu tersebut. Okey, nama dia adalah Senzo Meyiwa. Senzo Meyiwa. Nama dia macam Jepun tapi bukan. Alright, karier Senzo Meyiwa ni telah meningkat dan mendapat perhatian sejak mendapat panggilan menyertai skuad kebangsaan Afrika Selatan pada tahun 2013. So maknanya pada waktu tu dia nampak perform gila lah waktu 2013 tu. Meyiwa ni bukan sekadar memenangi jersey nombor 1 dekat Afrika Selatan, tapi beliau telah pun dilantik untuk memakai lilitan ketua pasukan pada September pada tahun yang sama. Kau bayangkan dia dapat call up 2013, dia perform gila, dia dapat jersey nombor 1 sebagai keeper utama, and tak cukup dengan tu, dia juga disarungkan lilitan captain. So memang tengah dalam masa yang sangat-sangat cemerlang dan masa yang sangat-sangat baik lah guys senang cerita. Tapi itulah nak dijadikan cerita. Mungkin rezeki ni hadir ketika hayatnya di hujung-hujung. Bagaimanapun pada tahun 2014, 26 September, kurang 24 jam selepas dia membantu kelab dia, Orlando Pirates menewaskan Ajax Cape Town, Senzo Meyiwa ditembak mati guys. Laporan menyatakan Meyiwa ni cuba mempertahankan teman wanitanya dalam satu rompakan di kediamannya. Okey, menurut laporan juga, Meyiwa lepas kena tembak tu telah dikejarkan ke hospital namun disahkan meninggal dunia sebaik sahaja tiba. Rombakan ni berlaku ketika malam di mana Meyiwa ni baru balik daripada perlawanan tersebut. Kurang 24 jam lah. So nak jadikan cerita pada waktu tu, rumah dia kena rompak guys. And then masa dia balik tu, menurut laporan dia dengar bunyi bising kat dalam, and then dia nampak dia punya awek tu hampir kena perkosa tak silap acap. And then dia cubalah bergaduh all that thing dengan perompak-perompak tu sebelum perompak tu dalam keadaan paniknya melepaskan tembakan kepada si Meyiwa ni lah. Jadi macam mana kan dia boleh dikatakan mati sebagai seorang hero lah. Okay, kat sini juga tulis Meyiwa juga merupakan kapten skuad Afrika Selatan pada pusingan kelayakan Piala Negara-Negara Afrika. Dan dalam 4 perlawanan terakhir, dia tak melepaskan satu pun gol sebelum pembunuhannya tu berlaku. Tapi guys, yang sayangnya, polis dekat Afrika Selatan telah siasat-siasatlah berkaitan dengan kes kematian Senzo Meyiwa ni. Macam mana pun, beberapa lama ketika tu, mahkamah dikatakan melepaskan lelaki tersebut daripada tuduhan kerana kekurangan bukti. Dan sampai hari ni, kes ini masih lagi dalam siasatan dan kita just mungkinlah doakan dia dapat justice yang betul lah, keadilan yang betul. So macam tu lah guys, cerita tentang Senzo Meyiwa ni. Kesian kan, tapi itulah, dia mati sebagai seorang hero lah guys. Dia bantu nak blocking awek dia kan. Tapi itulah. Tapi guys, bila cerita pasal kena rompak ni guys, Acap teringat ada satu peristiwa ni pada tahun 2019 tak silap Acap. Pemain Arsenal pada waktu tu, ni cerita pasal Arsenal guys, Mesut Ozil, pemain legenda Jerman, juga pemain Arsenal pada waktu tu. Kau tahu tak, dia ni hampir dirompak ketika dia keluar makan dengan awek dia ke bini dia pada waktu tu dekat satu restoran Turki. Tapi masa benda tu jadi, nasib baik dia ada bawa member dekat seat belakang. Okey, dikatakan Mesut Ozil ni baru je selesai makan pada sekitar jam 3.30 petang macam tu, 3.30 malam kau, 3.30 petang macam tu. Dikatakan masa dia keluar daripada restoran tu, terdapat ada 2 malaon ni bawa motor, pakai helmet, cuba nak pergi samun si Mesut Ozil ni. Ketika tu nak dijadikan ceritanya, diorang ni diacu oleh sebilah pisau. Kalau aku pun aku dah goyang, terperanjat. Tapi ini kita kena puji tindakan berani member dia yang merupakan penumpang dekat dia punya kereta pada waktu tu telah pun dipuji oleh masyarakat. Kau tahu tak siapa member dia? Member dia juga satu tim dengan dia dekat Arsenal. Dia main lagi kat Arsenal sekarang. Nama orang tu Sead Kolasinac. Sead Kolasinac tu dia keluar daripada kereta Ozil, dia pergi dekat pengompak tu, penyamun tu, dia terus buat macam ni. Bare hand, tangan kosong, dia nak pergi bantainya si pengompak ataupun penyamun tu, dan menyebabkan penyamun tu panik, and dia pun bela caw dari situ lah. Tapi alhamdulillah lah, tak ada apa-apa kecederaan ataupun apa-apa kecelakaan yang berlaku pada Mesut Ozil, bini dia ataupun awek dia dengan Sead Kolasinac ni. Macam tu lah guys,
kita ni kan sebagai pemain bola ke, tak kisahlah siapa-siapa yang dikenali ni, dekat luar ni kita tak boleh percaya siapa-siapa guys kan. Kita boleh percaya tapi berwaspada lah kan. Dekat luar ni dia sangat-sangat terdedah kan. Dia tahu dia ni sedang ditengok oleh someone, tapi dia tak tahu siapa yang tengok dia. Macam tu lah cerita dia. Macam Acap tahu korang tengah tengok Acap, tapi Acap tak tahu siapa yang tengah tengok Acap. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so itulah dia cerita yang Acap nak share dengan korang tentang pembunuhan yang telah pun berlaku dekat pemain-pemain bola sepak ni. Dan juga tadilah ada additional sikit pasal kes Mesut Ozil tu. So kalau korang pun tak kisahlah korang pemain bola ke siapa-siapa ke, kalau korang ada krisis ke, janganlah bawa keluar padang. Utamanya sukan lah guys kan. Bila benda tu jadi dekat gelanggang ke, kat padang ke, biar habis kat situ. Cerita situ habis situ. Tak payah bawa keluar. Tak payah sampai nak bergaduh, nak berpukul, nak menyakitkan badan. Tak payah guys. Game is game. When you play the game, kau kena tahu ada adat, ada menang, ada kalah. Tak berbaloi guys, tak berbaloi sebenarnya kan. Nak digantikan kekalahan tu dengan nyawa kita. Okay, so Acap rasa sampai sini saja video kita. Majulah sukan untuk negara. Kita jadi orang yang berhemah ketika kita bersukan. Alright, so untuk tim kita, kalau menang kita sokong, kalau kita kalah pun kita sokong. Menang sama-sama, kalah sama-sama kan. Relax lah kan. Macam itulah cerita dia. Yang penting MU menang semalam. Okay, so I see you when I see you guys. We jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.